Shalom saudara-saudari, apa khabar semua? Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kudus, kami berterima kasih untuk hari yang mulia ini. Bukakan hati dan minda kami untuk menerima apa yang kami belajar daripada khutbah yang kami akan dengar hari ini. Bapa, terima kasih kerana sudah mendengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan kita diambil Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 40. Saya akan baca. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bersiap-siaplah dan pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menghubungkan Jerusalem dengan Gaza." Lalu Filipus pun berangkat. Seorang sida-sida dari Ethiopia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Dia seorang pegawai tinggi yang bertanggungjawab atas kekayaan Kandake, ratu negeri Ethiopia. Pegawai itu pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Dan sekarang dia di dalam perjalanan pulang. Dia duduk di dalam kereta kudanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Roh Allah berkata kepada Filipus, "Pergi dekati kereta kuda itu." Filipus segera pergi menghampiri kereta kuda itu. Lalu mendengar pegawai tinggi itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepadanya, "Adakah Tuan memahami apa yang Tuan membaca?" Pegawai tinggi itu menjawab, "Bagaimana saya boleh faham jika tiada orang yang menerangkannya?" Lalu dia mengajak Filipus menaik kereta kudanya dan duduk di dengan dia. Inilah ayat-ayat yang dibacanya. Di seperti domba yang dikiring untuk disembelih, seperti anak domba yang tidak mengembik ketika bulunya digunting, demikianlah dia tidak berkata sepatah pun. Dia dihina dan diperlakukan dengan tidak adil. Nyawanya dicabut dari muka bumi, sehingga tiada seorang pun dapat menceritakan keturunannya. Pegawai tinggi itu berkata kepada Filipus, "Tolong beritahu siapakah dimaksudkan oleh Nabi itu, diri sendiri atau orang lain?" Lalu Filipus berkata, melalui ayat-ayat itu, Filipus memberitahu dia berita baik tentang Yesus. Di dalam perjalanan, mereka sampai ke suatu tempat yang berair. Pegawai itu berkata, "Lihatlah di sini ada air. Adakah sebab yang mengalam saya dibaptis?" Filipus berkata, "Tuan boleh dibaptis, asal saja Tuan percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati." Pegawai itu menjawab, "Saya percaya bahawa Yesus Kristus anak Allah." Lalu pegawai itu memberikan perintah supaya kereta kudanya dihentikan. Kemudian Filipus dan pegawai itu turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Apabila mereka keluar dari air, Roh Tuhan mengambil Filipus dari situ. Pegawai tinggi itu tidak nampak dia lagi, lalu meneruskan perjalanan dengan sukacita. Filipus mendapati dirinya di Asodat. Dia meneruskan perjalanan sambil mengkabarkan berita baik tentang Yesus di semua bandarnya sehingga tiba-tiba di Kaisarea. Saudara-saudari dikasihi dalam Kristus, salam damai. Saya ingin memulakan dengan sebuah kisah mengenai seorang budak lelaki yang menunggu untuk bas. Ini merupakan sebuah kisah benar mengenai seorang budak lelaki yang merupakan sepupu saya sendiri yang belajar di Politeknik, di mana dia berdiri di hadapan sebuah stesen bas di Bukit Mertajam, menunggu untuk bas. Tiba-tiba seorang lelaki berbangsa Cina berjalan melalui tempat itu dan melihat sepupu saya dan memberitahu sedikit arahan. Katanya, "Hei Tambi, jika anda sedang menunggu untuk bas, anda perlu menunggu di seberang jalan. Anda tidak boleh menunggu di sini kerana bas itu akan datang dari arah bertentangan." Dengan senyuman yang manis, sepupu saya menjawab, "Tidak apa-apa, pakcik. Saya akan menunggu di sini dan bas itu akan berhenti di sini untuk saya."
Pakcik itu menganggap sepupu saya ini adalah seorang anak yang degil. Tetapi pakcik itu mempunyai hati dengan niat yang baik untuk menolong sepupu saya sehingga pakcik itu mengulang ujarnya dengan mengatakan bahawa anda akan terlepas bas jika anda menunggu di sini. Tetapi sepupu saya tidak mau bergerak dari tempat tersebut. Tiba-tiba bas muncul. Hairannya, bas itu berhenti di tempat sepupu saya berdiri. Dan kemudian sepupu saya pun menaiki bas tersebut. Pakcik Cina itu yang berdiri di sana tidak bersuara langsung, kerana beliau terkejut melihat bas yang berhenti di situ. Sepupu saya berpusing ke arah muka pintu bas dan berkata, "Pakcik, saya tahu bas ini akan berhenti di sini, kerana pembantu bas ini adalah ayah saya. Saya berdiri di sini mengikut arahan dan dengan mengikut arahan ayah saya, dan saya dapat menaiki bas." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ini, sepupu saya mewakili diri kita sendiri. Dan ayahnya itu mewakili Tuhan yang memberi arahan kepada anaknya. Seperti yang terdapat dalam buku Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 26 hingga 40, Filipus mengikut arahan yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudari, tajuk khutbah saya pada hari ini adalah pendidikan lapangan Filipus menurut arah Allah. Field Education According to God's Instruction, FE. Yang dari kisah ini, yang pertama kita boleh melihat, boleh mempelajari, Tuhan memilih Filipus ke tempat yang khusus. Ayat 26 mengatakan, malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bersiap-siaplah dan pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menghubungkan Jerusalem dengan Gaza." So, lalu Filipus pun berangkat, seorang sida-sida dari Ethiopia, sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Dia seorang pengawal tinggi yang bertanggungjawab atas kekayaan Kandake, ratu negeri Ethiopia. Dan juga kita tahu pengawal itu pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Dan sekarang di dalam perjalanan pulang, so dia duduk di dalam kereta kudanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Perkara pertama yang saya mahu kita lihat pada hari ini adalah bahawa Tuhan memimpin Filipus dalam setiap langkah perjalanan. Kita dapat melihat perkara ini kerana kita membaca ceritanya. Bagi Filipus, Tuhan hanya memberi dia satu langkah pada satu masa. Langkah yang pertama, bersiap-siaplah dan pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menghubungkan Jerusalem dengan Gaza. Pada masa ini, Filipus tidak tahu mengapa dia pergi ke sana. Mungkin ada sejuta alasan mengangkat Tuhan memendaki dia melakukan ini. Apa yang saya mahu kita lihat di sini adalah Tuhan memimpin kita langkah demi langkah. Ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan memimpin Abraham keluar dari tanah airnya. Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 4, boleh kita lihat Tuhan berfirman kepada Abraham, "Tinggalkan negerimu, kaum, keluargamu, dan rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberi engkau keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu termasyhur, sehingga engkau menjadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau aku akan memberi berkati semua bangsa di bumi." Abraham berumur 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran menurut perintah Tuhan kepadanya. So, Abraham berangkat ke tanah Kanan bersama-sama Sarai isterinya dan Lot anak saudaranya dan membawa semua harta benda serta hamba yang diperoleh mereka di Haran. Dengan ini kita dapat lihat ketaatan Filipus seperti Abraham juga terhadap petunjuk yang diberi oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. So, ini kemungkinan besar bukan Tuhan Yesus sendiri tetapi utusan malaikat yang diantar oleh Allah. Selalunya dalam kisah pasal Rasul-Rasul, kisah para Rasul-Rasul dan Lukas akan mempunyai malaikat yang bekerja sama dengan Roh Kudus. So, jadi siapakah berkatan yang Yunus ini, Ethiopia ini? Dengan pastinya dia seorang berkulit gelap, dan perkara penting di sini adalah Injil kini mula merangkumi di antara kumpulan etnik yang berlainan. Dia berasal dari Afrika. Dia adalah seorang yang mengurus perbendaharaan
ratu dan kerana dia bekerja rapat dengan ratu istana. Dia adalah seorang berkatan. Orang ini mungkin kaya dan yang takut kepada Tuhan, kerana ini merupakan gelaran yang diberikan kepada orang-orang kafir yang mengamalkan aspek tentu dalam penyembahan Ibrani. Di dalam perjalanan pulang dari Ethiopia, dari Jerusalem, yang mengambil masa perjalanan selama 5 bulan sehala. Kerana dia seorang berkatan, dia dilarang masuk ke dalam bait suci sepenuhnya. Menurut buku Ulangan, berkatan itu dilarang masuk ke dalam pemimpinan Tuhan. Kita boleh lihat di Ulangan 23 pasal 1, ayat 1. Dia merupakan seorang lelaki Ethiopia yang bukan Yahudi. Dia juga digelar sebagai orang yang tidak bersih dengan kenyataan bahawa dia adalah seorang berkatan. Setelah penelitian yang mendalam, saya mendapati bahawa orang-orang Ethiopia adalah keturunan orang Ham dan Nimrod, orang-orang yang terkutuk. Namun Tuhan dalam rahmatnya menghantar Filipus pergi dari penginjilan besar-besaran di mana ribuan orang diselamatkan ketika mengunjungi satu yang ini yang seperti ke rumah yang jauh. Hari ini adakah kita sudah bersedia untuk pergi ke tempat khusus yang Tuhan ingin memimpin kita? Selalu termasuk saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjuklah saya arah yang jelas. Apakah maksud arah yang jelas itu? Adakah tempat tertentu, generasi tertentu, gereja tertentu, atau taman tertentu untuk melakukan misi atau penginjilan? Tetapi di sini Filipus tidak tahu, tetapi dia sanggup berjalan langkah demi langkah. Saudara dan saudari dalam Kristus, sebagai anak Tuhan, Tuhan membiarkan kita mempercayainya walaupun kita tidak tahu rancangan bagi kita. Tugasan kita dalam untuk hanya taat dan pergi ke mana dia mengantar ke tempat khusus pilihannya. Mengapa Tuhan memanggil anda dan saya ke sini? Walaupun terhadap ramai lagi orang yang mempunyai keinginan seperti kita untuk belajar teologi dan untuk melayani Tuhan. Tetapi kita berada di sini kerana kita adalah umati pilihannya. Mengapa Tuhan mengantar kita ke gereja khusus untuk efek kita? Sebab Tuhan mempunyai alasannya yang tersendiri. Filipus juga diantar ke Efes untuk ke tempat yang khusus. Saudara-saudari, yang kedua di sini kita akan belajar Tuhan memimpin Filipus kepada lelaki tertentu. Ayat 29 berkatakan, Roh Allah berkata kepada Filipus, pergi dekati kereta kuda itu. Filipus segera pergi menghampiri kereta kuda itu, lalu mendengar pengawal tinggi itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepadanya, adakah Tuhan memahami apa yang Tuhan bacakan? Pengawal itu menjawab, bagaimana saya boleh faham jika tidak ada orang yang menerangkannya? Lalu dia mengajar Filipus menaik kereta kuda dan duduk dengan dia. So inilah ayat-ayat yang dibaca di seperti domba yang dipimpin untuk disembelih, seperti anak domba yang tidak mengembik ketika bulunya digunting. Demikianlah dia tidak berkata sepatah pun. Dia dihina dan diperlakukan dengan tidak adil. Nyawa dia cabut dari muka bumi, sehingga tiada seorang pun dapat menceritakan keturunannya. So pengawal tinggi itu berkata kepada Filipus, tolong beritahu siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Adakah diri sendiri atau orang lain? Sekarang kita lihat pula kepada langkah yang kedua dalam perjalanan ketaatan Filipus. Roh Kudus sendiri mengharapkan Filipus untuk pergi dekati kereta kuda itu. So ini merupakan tindakan kedaulatan yang luar biasa. Tuhan tahu masanya bila dia hendak mengantar Filipus dan Filipus tiba pada waktu yang sangat tepat sesuai dengan ketaatan apostolik. So dia berlari ke arah kereta kuda itu. Ketika dia tiba-tiba dia mendengar lelaki itu Ethiopia membaca gulungan dari buku Yesaya dari Yesaya pasal 53. Tidak mungkin secara kebetulan orang itu dalam perjalanan membaca kitab Yesaya, tetapi Tuhan mendorongnya untuk membaca. Dan Tuhan mengantar Filipus untuk ke sana waktu yang tepat. So ayat yang sedang orang Ethiopia itu dibaca adalah dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 hingga 9. Saya baca. Kita menghina dan menolak dia. Dia menderita kesegasaran dan kesakitan. Tidak seorang pun hendak memandang dia.
Kita tidak mempedulikan dia. Padahal penderitaan kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita lah yang dideritanya. Selama ini kita menyangka bahawa penderitaan itu hukuman Allah baginya. Tetapi dia dilukai kerana dosa kita. Kita diseksa kerana perbuatan jahat kita. Kita diselamatkan kerana hukuman yang ditanggungnya. Kita disembuhkan kerana luka-lukanya. Dahulu kita semua seperti domba yang sesat. Masing-masing mengikuti jalan sendiri. Tetapi Tuhan menjatuhkan hukuman kepadanya. Hukuman yang seharus dijatuh kepada kita. Dia diperlakukan dengan kasar, tetapi dia menanggungnya dengan sabar. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembentaian, atau hinduk domba yang cukur bulunya. Dia ditahan dan dihakimi, lalu digiringi untuk dihukum mati. Tidak seorang pun mempedulikannya dia hukum mati kerana dosa bangsa kita. Dia dikuburkan bersama-sama orang jahat, dia kebumikan bersama-sama orang kaya, walaupun dia tidak pernah melakukan jenayah dan tidak pernah berdusta. So, inti bahagian ini dalam buku Yesaya menggambarkan Yesus Kristus yang tidak bersalah dan kejahatan umat manusia. Ini menimbulkan persoalan generasi jenis apa yang sanggup membunuh orang yang tidak bersalah itu. Generasi yang sungguh kejam. Itulah tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan Injil. Buku hanya itu, tetapi orang Ethiopia itu menganjurkan pertanyaan yang baik. Pengawal tinggi itu berkata kepada Filipus, tolong beritahu siapakah dimaksudkan oleh Nabi itu. Diri sendiri atau orang lain. Ini mengenai lain. So, dapat kita melihat, bayangkan kegembiraan Filipus kerana mengalami kuasa Tuhan. So, betapa hebatnya Tuhan yang saya layani. Ini adalah perasaan Filipus mungkin. So, Tuhan memimpin terus kepada lelaki itu tanpa keraguan. Tuhan bekerja bukan hanya dalam kehidupan Filipus, tetapi juga dalam hati orang Ethiopia tersebut. Ingatlah kesaksian ini bahawa jika Tuhan memimpin kita ke arah seorang yang Pasifik, jika jiwa itu merupakan sebuah landasan bagi kita, di mana kita dapat melakukan penginjilan satu dengan satu. Tuhan menghantar Filipus kepada orang ini. Saya yakin Tuhan juga akan menghantar anda kepada beberapa orang dan meminta anda pergi menemui orang itu. Apakah yang akan menjadi tindak balas anda jika Tuhan menghantar anda, dan bagaimana anda meresponi panggilan Tuhan? Tidak lama lagi kita semua di sini akan menjadi pelayanan Tuhan sepenuh masa. Apakah kita siap untuk memimpin orang-orang tertentu ini ke arah keselamatan? Filipus ini merupakan seorang penginjil yang hebat. Apabila Tuhan meminta dia untuk menemui orang Ethiopia itu, dia tidak menyoal Tuhan, mengapa engkau tidak menggunakan saya untuk penginjil di Kailak ramai orang. Tetapi sebaliknya dia tetap taat kepada Tuhan, walaupun itu merupakan penginjilan satu dengan satu. Saya mengenali seorang hamba Tuhan yang berasal dari India, yang merupakan rakan saya yang terkenal. Beberapa tahun yang lepas, beliau telah membuat sebuah pernyataan bahawa beliau tidak akan membuang masa beliau dengan mengurapi seorang atau dua orang. Beliau ingin berkongsi firman Tuhan dalam kelompok yang besar. Tetapi Tuhan memantah ideanya yang seperti itu, mengubahnya. Kita masing-masing perlu bertanggungjawab terhadap setiap jiwa. Dan ia merupakan tugasan kita untuk memimpin mereka kepada Kristus. Sediakan diri kita apabila Tuhan menyuruh kita untuk penginjilan satu dengan satu. Janganlah sentiasa ingat, saya akan berkongsi kepada orang ramai, bukan seorang. Yang ketiga, apa yang kita boleh belajar di sini adalah Filipus memimpin Ethiopia tertentu kepada Kristus. Lalu ayat 35 berkata, lalu Filipus mula berkata, melalui ayat-ayat itu Filipus memberitahu dia berita baik tentang Yesus. Dalam perjalanan mereka sampai ke suatu tempat yang berair, pengawal itu berkata, lihatlah di sini ada air. Adakah sebab saya menghalang
saya dibaptis. 37 Filipus berkata, Tuan boleh dibaptis asal saja Tuan percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Pengawal tinggi itu menjawab, saya percaya bahawa Yesus Kristus anak Allah. Lalu pengawal itu memberikan perintah supaya kereta kudanya dihentikan. Kemudian Filipus dan pengawal itu turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Apabila mereka keluar dari air, Roh Tuhan mengambil Filipus dari situ. Pengawal tinggi itu tidak nampak dia lagi. Lalu meneruskan perjalanan dengan sukacita. So Filipus mendapati dirinya di Asod. Dia merupakan perjalanan sambil mengkabarkan berita baik tentang Yesus di semua bandar sehingga dia tiba di Kaisaria. So Tuhan tidak perlu memberitahu Filipus apa yang harus dilakukan seterusnya. Apabila dia membuka mulutnya, berita Injil mula keluar. Alkitab memberitahu kita bahawa dia mulai dengan teks Yesaya dan melalui serangkaian teks itu dia menjelaskan siapakah Yesus dan apakah Yesus telah dilakukan. Pastinya dia meyakinkan lelaki itu bahawa dia adalah orang berdosa dan dia memerlukan pengampunan. Dan juga pasti menceritakan tentang bagaimana Tuhan melalui rahmat dan kasih-Nya telah memungkinkan pengampunan melalui kematian Kristus semasa mereka dalam perjalanan Filipus mengajar perkara-perkara ini. Sekarang dalam tindakan kedaulatan yang lain, setelah Filipus memimpin orang ini untuk mempercayai Kristus sebagai juru selamat, mereka memandu ke arah tebing air bersama-sama. So, bolehkah anda merasakan kegembiraan dirasakan oleh orang Ethiopia itu? Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bersiap-siaplah dan pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menghubung Yerusalem dengan Gaza. So, kawasan kurung. So, dia seorang lelaki yang semestinya tidak dapat diselamatkan. Dia berasal dari kumpulan etnik terkutuk. Dia bukan orang suci. Dan dia berada di dalam padang pasir yang sunyi menunjuk kembali ke tanah kafir. Setiap Tuhan telah memberikan kasih sayangnya kepadanya. So, Tuhan adalah penggerak utama untuk menentukan supaya peristiwa itu berlaku. Lukas telah memberitahu kita bahawa ini adalah wilayah gurun. 26 ayat katakan, sekarang seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filip, berbangkitlah dan pergi ke arah selatan ke jalan turun yang Yerusalem ke Gaza. So ini adalah tempat padang pasir. Dari Yerusalem ke Ethiopia adalah perjalanan 5 bulan melalui padang pasir. Oleh itu sebab utama mengapa dia dibaptiskan dengan begitu segera bukanlah untuk menyelamatkan seperti yang anda fikir, tetapi kerana dalam perjalanan selama 5 bulan ini air agak sukar untuk dilihat. Apabila mereka keluar dari air, Roh Tuhan mengambil Filipus dari situ. So pengawal tinggi itu tidak nampak dia lagi. Lalu meneruskan perjalanan dengan sukacita. Saya tidak pasti dan tidak tercatat dalam Alkitab mengenai hal ini, tetapi menurut pandangan saya, orang Ethiopia ini kemungkinan besar masih membaca buku Yesaya. Saya pendapat bahawa ia membaca beberapa bab lagi dengan sepenuh semangat kerana dia sangat bersuka cita. Sekiranya dia pasti membaca buku Yesaya pasal 56. Kemungkinan besar dia memberhentikan kereta kudanya itu dan menjerit dalam sukacita. So Yesaya 56 ayat 3 hingga 5 katakan, orang bangsa asing telah bergabung dengan umat Tuhan tidak boleh berkata, Tuhan tidak membenarkan aku menyembah. Dia bersama-sama umatnya. Orang yang telah dikembiri tidak boleh berkata bahawa dia bukan sebahagian daripada umat Allah kerana dia tidak boleh mendapat anak. Tuhan berfirman kepada orang itu, jika kamu menghormati aku dengan menyerangkan hari Sabat. So, dan jika kamu melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hatiku serta berpegang teguh pada perjanjian aku, so semaka nama kamu akan diingat di dalam rumahku dan di kalangan umatku. Soal itu lebih baik daripada mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. So kamu tidak akan dilupakan di sini. Saudara-saudari, di sini kita boleh lihat belajar untuk mempercayai Tuhan langkah demi langkah. Dan janganlah kita berjalan mengikuti kemampuan dan pengetahuan kita sendiri.
Biarlah Roh Kudus sendiri memimpin anda. Jangan mengajarkan Roh Kudus ke rancangan anda. Yang ketiga, perjalanan akan membantu kita melakukan perkara yang seterus dan juga untuk maju. So, gunakan semua pengalaman anda untuk teruskan perjalanan ke hadapan. So, tradisi mengatakan bahawa orang ini pulang ke Ethiopia untuk berkongsi Injil. Dan ramai orang di negeri itu menjadi pengikut Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, bermula dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan kemudian ke bahagian paling jauh. Dan lihatlah, saya akan bersama dengan sehingga akhir. So, bukakanlah sangat menakjubkan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Berikut adalah kisah Injil yang datang kepada seorang yang asing dan kemudian dia membawa Injil itu pulang. So, Tuhan adalah Tuhan untuk semua bangsa dan biarkan bangsa-bangsa itu gembira. So, kita harus selalu mempunyai sikap yang terbuka untuk membenarkan Roh Kudus memimpin, mendengar dan mentahati apabila Roh Kudus sedang memimpin dari langkah yang kecil sekini Filipus tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan memelatihnya dan dia adalah pentempatan pendidikan lapangan Filipus. Di manakah pentempatan FV, pendidikan lapangan anda? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, kami berterima kasih untuk berkat makanan rohani yang telah Engkau memberikan kepada kami pada hari ini. Bantu dan pimpin kami Bapa, dan tunjukkanlah kami tempat pendidikan lapangan kami yang telah Engkau sediakan bagi kami untuk bina kerajaan-Mu. Segala hormat dan kemuliaan kami angkatkan kepadamu, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kami. Amin.